Jadi hari ini saya akan membantu Cikgu Zana mengajar. Seronok dapat bertemu dengan anda semua. Selamat berkenalan lagi sekali. Sementara menunggu Cikgu Zana datang, kita tengok apa yang kita nak belajar hari ini kan. Tajuk hari ini ialah Kelab Robotik. Buku teks muka surat 114. Tajuk dia ayat penyata. Inilah muka suratnya. Muka surat 114. Kamu boleh tengok di sini. Ada pelbagai cerita menarik hari ini. Tentu kamu tak sabar kan nak tunggu cerita seterusnya? Ini dia objektif pembelajaran hari ini. Murid akan dapat membina ayat penyata berdasarkan gambar dan rangkai kata. Maksudnya hari ini kamu akan dapat belajar mengenai ayat penyata. Dan ayat penyata yang kamu belajar ini itu akan dibina berdasarkan gambar dan juga rangkai kata. Jadi saya mewakili Cikgu Zana mengharapkan agar kamu semua dapat mencapai objektif pembelajaran hari ini. Tunggu tahu kita akan teruskan. Tunggu, aduh beratnya. Apa ni? Ini adalah pesan Munshi Cilik. Katanya ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. Maksudnya ayat penyata tu ialah ucapan yang kita berikan ataupun ayat yang kita berikan dengan membuat satu pernyataan. Maksudnya kita bagi tahu sesuatu lah. Kita dah ya. Okey, kita teruskan pada yang seterusnya. Parut lapar. Lapar pula. Seronok kan kalau ada makanan macam ni. Ada orang hantar burger, ada orang hantar sirap. Seronok kalau hidup kita ni ada robot yang tolong buatkan. Sebut sahaja terus dapat. Okeylah, kita teruskan pelajaran hari ini. Mesti kamu nak tahu kan watak siapa watak kita dalam cerita kita hari ini. Inilah dia orangnya. Ada dua orang, seorang anak dan seorang bapa. Kita tengok siapa namanya. Namanya Alif. Dan yang lagi seorang, ini bapa Alif. Kita tengok apa cerita mereka hari ini ya. Ada orang hantar air minuman lah. Mesti untuk saya ni. Ataupun tidak untuk bapa Alif ke seronoknya dapat minum. Alamak, dia pergi ke lain pula. Kita teruskan lagi. Ini dia. Tengok tu apa yang Alif cakap pada ayah dia. Ayah, saya menjadi juara. Apa yang dijawab oleh ayah dia? Tahniah Alif. Bagaimanakah pertandingan robotik pada hari ini?
Kalau kamu tengok di sini, mana satukah yang merupakan ayat penyata? Nanti kita belajar. Okey, kita tengok di sini. Okey, tahniah Alif. Bagaimanakah pertandingan robotik pada hari ini? Okey, dalam ketiga-tiga ayat ni, ayat yang pertama, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga ni, yang mana satukah yang memberikan pernyataan? Cuba kamu tengok di sini. Ayah, saya menjadi juara. Adakah ini pernyataan? Pernyataan tu maksudnya memberitahu sesuatu. Beri maklumat. Okey? Cuba kita tengok ayat kedua pula. Tahniah Alif. Adakah ini pernyataan? Dia bagi maklumat? Dia memberitahu sesuatu? Ini adalah ucapan tahniah. Dan kamu tengok tanda baca di belakang dia. Okey? Cikgu bagi tips. Okey? Dan seterusnya, bagaimanakah pertandingan robotik pada hari ini? Adakah ini pernyataan? Bukankah ini adalah satu pertanyaan. Okey? Dan kalau kita tengok di sini pula, yang kedua ni, tahniah Alif. Kalau kamu tengok di sini, yang ni juga bukanlah pernyataan. Yang ni adalah ucapan tahniah yang diberikan kepada Alif. Jadi kamu tengok yang berwarna biru ni, ayah, saya menjadi juara. Okey, jadi di sini ayat ni merupakan ayat penyata kerana Alif telah memberikan maklumat ataupun pernyataan kepada ayahnya. Okey, kita tengok lagi. Wow, ada orang ucapkan, wah, hebatnya. Inilah robotnya hari ini ya. Kan kita nak cerita pasal robot. Okey, kita teruskan. Seterusnya kita tengok. Okey, ini ayat yang kedua. Okey, kita tengok pada gambar kedua. Okey, pasukan saya telah mendapat tempat pertama untuk kategori sekolah rendah. Kami akan ke pertandingan peringkat kebangsaan tidak lama lagi. Pertandingan robotik pada hari ini sangat sengit. Banyak pasukan yang hebat menyertai pertandingan ini. Wah, tengok betapa bersemangatnya Alif bercerita kepada ayah dia. Apa yang dia jawab? Wah, hebat sungguh pasukan kamu Alif. Itu pujian yang diberikan oleh ayahnya. Jadi kalau kamu tengok di sini antara dua ayat, dialog ni, dialog yang pertama dan dialog kedua, yang mana yang merupakan ayat-ayat yang terdiri daripada ayat penyata? Okey? Yang pertama atau yang kedua? Okey, kalau kamu tengok di sini, pasukan saya telah mendapat tempat pertama untuk kategori sekolah rendah. Okey, dia bagi tahu kepada bapa dia. Dia beri maklumat ataupun dia beri pernyataan pada ayah dia. Kami akan ke pertandingan peringkat kebangsaan tidak lama lagi. Ini juga adalah satu pernyataan ataupun benda yang diceritakan pada ayah dia. Okey, yang ketiga, pertandingan robotik pada hari ini sangat sengit. Ini juga pernyataan. Banyak pasukan yang hebat menyertai pertandingan ini. Ini juga maklumat yang diberikan pada ayah dia. Okey, kalau kamu perasan, okey, di sini semua ayat ni diakhiri dengan titik. Okey, diakhiri dengan tanda noktah ataupun tanda titik ini. Okey, kita tengok jawapan ayah dia. Wah, hebat sungguh pasukan kamu Alif. Di sini kalau kamu perasan ni ayat apa? Betul, ini adalah ayat seruan. Okey, ayat seruan ada kata seru. Lepas kata seru ada tanda koma. Okey, dan diikuti dengan akhirnya ada tanda seru. Okey, itu adalah contoh kepada ayat seruan. Okey, dan nampak perbezaan antara ayat seruan dan ayat penyata tadi. Okey, kita tengok pada tanda baca.
Okey, tanda baca yang bagi akhirnya tadi tu ialah titik. Okey, yang ni akhirnya adalah tanda seru. Wah, terbaik kata cik robot kita. Baiklah. Kita tengok pada slide yang berikutnya ni. Di sini kamu tengok. Okey, apa gambar ni? Ceritakan. Okey, ayah dia bertanya, bilakah pertandingan robotik peringkat kebangsaan akan diadakan? Dan Alif menjawab, pertandingan tersebut akan diadakan pada bulan hadapan. Okey, kalau kamu tengok di sini, mana satukah yang merupakan pernyataan? Tadi cikgu dah bagi tips. Okey, bagaimana ayat penyata ditulis? Okey, kamu tengok kalau ayat penyata, dia mesti di akhir dia adalah tanda titik. Okey. Dan kalau lain-lain, dia ada tanda tanya atau tanda soal. Tanda tanya atau tanda soal ni adalah untuk ayat betul, ayat tanya. Okey. Bilakah tu merujuk kepada pertanyaan. Okey. Dan di sini pertandingan tersebut akan diadakan pada bulan hadapan. Okey. Jadi di sini Alif telah memberikan maklumat kepada ayah dia ataupun dia memberikan pernyataan. Dia bagi tahu bila pertandingan tu nak diadakan. Itu adalah satu pernyataan. Okey, bila kita memberikan sesuatu maklumat kepada orang lain. Okey, jadi cikgu harap di sini kamu dah dapat beza. Okey, yang tadi kita dah belajar ayat seruan dengan ayat penyata. Okey, yang ni kamu dapat bezakan antara ayat tanya dan juga ayat penyata. Okey, ada beza dua ni. Okey, kita teruskan. Wah, ada orang mengucapkan selamat berjaya Alif. Dia bersemangat bila dengar Alif nak masuk pertandingan robotik. Dari jauh terbang datang untuk mengucapkan selamat berjaya kepada Alif. Kita sambung lagi. Okey, tengok di sini gambar seterusnya. Okey, untuk gambar yang ini, ayah Alif bertanyakan kepada Alif tentang suasana pertandingan tadi. Okey, kalau kita tengok ayat dia, bolehkah Alif ceritakan suasana pertandingan tadi? Boleh ayah. Bersemangat Alif ni nak bercerita kan? Mestilah kan? Ada orang nak tahu juga. Siap ketawa kat belakang tu kan? Mesti bersemangat kan Alif ni cerita kepada ayah dia. Dan apa yang yang Alif ceritakan kepada ayahnya tu merupakan pernyataan ataupun ayat penyata bila Alif menceritakan apa yang telah berlaku semasa pertandingan tersebut. Okey, baik, kita teruskan. Cikgu harap kamu pun dah faham apa dia ayat pernyata. Ayat pernyata tadi kita dah bezakan dengan ayat tanya dan juga ayat seruan. Jadi sekarang sampailah masanya untuk kamu semua jawab soalan kuis. Kata dah pandai tadi kan? Mesti tahu nak jawab soalan ni macam mana kan? Okey, kita tengok seterusnya. Wah, melompat-lompat pula dia kan? Okey, dah bersedia belum untuk soalan kuis? Tengok soalan dia. Manakah di antara berikut merupakan ayat penyata? Dah sedia? Okey, kita tengok ya. Yang pertama. Wah, hebat sungguh pasukan kamu Alif. Adakah ini ayat penyata? Okey, kita tengok lagi satu. B. Ayah, saya menjadi juara.
Adakah ini ayat penyata? Tadi kita dah belajar kan? Okey, kita tengok di sini jawapan dia. Betul tak nombor 1 ni? Adakah ini ayat penyata? Wah, bukan. Ini bukan ayat penyata. Ini ayat apa? Tadi cikgu suruh cam. Okey, cam ayat pada apa? Tanda baca di akhirnya. Okey, kalau kamu tengok di sini tanda baca di akhirnya ialah tanda seru. Jadi ini bukanlah ayat penyata. Bukan Okey, kita tengok jawapan yang ni. Ayah, saya menjadi juara. Adakah ini ayat penyata? Ya, betul sama sekali Ini adalah ayat penyata. Kenapa? Ayah, saya menjadi juara. Itu adalah pernyataan. Okey, benda yang diceritakan, maklumat yang disampaikan. Dan kalau kamu tengok tanda baca di sini jugalah. Okey, tanda titik. Tanda titik ni untuk ayat penyata. Okey, tengok. Ada lagi tak soalan? Okey, jom kita tengok. Ada lagi tak soalan? Wah, ada. Okey. Baik, kita tengok yang seterusnya. Soalan. Okey. A. Pertandingan itu akan diadakan pada bulan hadapan. Okey, soalan pertama. Kita tengok B. Bilakah pertandingan itu akan diadakan? Okey, di antara A dengan B ni, manakah ayat penyata? Masih ingat lagi clue yang cikgu bagi tadi? Apa dia? Ingat ayat penyata mestilah apa? Ya, betul. Mestilah menyatakan ataupun memberikan pernyataan bagi maklumat. Itu adalah ayat penyata. Okey, yang kedua, kita tengok lagi satu. Ini apa? Bilakah pertandingan itu diadakan? Okey, yang ni adalah ayat tanya banda pun. Sebab apa? Sebab ada kata tanya dan juga ada tanda tanya ataupun tanda soal. Okey, jadi kita tengok betul tak apa yang kita jawab tu. Kita semak jawapannya. Betul. Dan yang kedua, okey, juga betul. Jadi tahniah. Okey, kita tengok ada lagi soalan tak? Okey, kita tengok. Oh, ada lagi satu. Banyak Cikgu Zana sediakan untuk awak kan? Bagus Cikgu Zana. Dia nak kamu pandai. Okey, jadi dia beri soalan banyak. Okey, supaya kamu betul-betul ingat. Okey, apa dia ayat penyata? Apa dia punya tips untuk kenal ayat penyata? Jadi kita tengok lagi satu. Ini soalan Cikgu Zana bagi. Banyak pasukan yang hebat menyertai pertandingan ini. Yang pertama. Yang kedua, tahniah Alif. Oh, itu yang kedua. Ada lagi? Ada yang ketiga. Bolehkah Alif ceritakan suasana pertandingan tadi? Dalam tiga-tiga ni dah dapat. Mana satu ayat ayat penyata? Okey. A, B atau C? Okey, kita tengok satu-satu. Banyak pasukan yang hebat menyertai pertandingan ini. Okey, ada clue dia titik. Okey, dan ada pernyataan di sini. Okey. Yang B, tahniah Alif. Ini adalah apa? Ini adalah ucapan. Tengok di akhir pun tanda seru. Yang ketiga, bolehkah Alif ceritakan suasana pertandingan tadi? Ini adalah ayat tanya dan diakhiri dengan tanda soal. Okey, mari kita semak jawapan. Okey, betul. Yang pertama tu adalah ayat penyata. Okey, yang B ni salah kerana ni adalah ayat seruan. Dan C juga salah kerana ini adalah ayat tanya. Okey, kita teruskan. Okey, sekarang kita jumpa lagi. Okey, kita bertemu pada slide yang seterusnya. Okey, slide yang seterusnya. Okey, kita nak berlatih, nak bina ayat. Okey, nak bina ayat berdasarkan rangkai kata yang diberi dan juga gambar. Okey, kalau dalam gambar ni kita tengok banyak penonton. Okey, banyak penonton ataupun
kalau bahasa lainnya ramai penonton, ataupun kita boleh guna dua-dua tu. Banyak penonton boleh, ramai penonton. Tapi kalau dalam rangkai kata yang diberikan ni banyak penonton, jadi kamu kena buat ayat daripada rangkai kata banyak penonton lah, tak boleh tukar. Okey, jangan ditukar pula kepada ramai penonton. Jadi salah kalau diminta berikan buat ataupun buat ayat daripada rangkai kata yang diberi, kita kena guna rangkai kata yang diberi tu. Okey, tak boleh tinggal. Dan lagi satu, kalau diberikan gambar, jadi kita kena sesuaikan gambar dengan rangkai kata yang diberi. Okey, kalau di sini banyak penonton, kita tengoklah di sini. Okey, dan kita sesuaikan ayat. Dan sekarang kita tengok cadangan ayat cikgu. Okey, cadangan ayat cikgu, banyak penonton hadir pada hari itu. Jadi bertepatanlah dengan jumlah penonton yang kamu boleh nampak dalam gambar. Okey, dan lagi satu contoh ayat cikgu. Okey, cadangan, banyak penonton menyaksikan pertandingan itu. Jadi kita boleh buat dua ayat di sini. Okey, kalau kamu ada banyak masa, boleh bina ayat lagi. Okey, kita teruskan. Okey, okey, untuk gambar seterusnya, gambar memasang robot. Okey, kalau tengok di sini, Alif dan kawan dia sedang memasang robot sambil diperhatikan oleh guru mereka. Okey, jadi di sini kamu kena gunakan apa yang ada dalam gambar ni sebagai maklumat yang kamu boleh buat semasa kamu membina ayat. Dan jangan lupa rangkai kata ni kalau dah diberi memang kena masukkan dalam ayat. Okey, kalau tak dimasukkan tu dia jadi satu kesalahan lah, sebab kamu tak gunakan rangkai kata yang diberi. Okey, kita tengok apa contoh, okey, ataupun cadangan jawapan cikgu. Alif dan rakannya memasang robot. Alif dan rakannya memasang robot. Jadi kalau dalam gambar ni pun memang bersesuaian, mereka sedang memasang robot. Dan lagi satu, kita tengok contoh jawapan cikgu. Cikgu memerhatikan mereka memasang robot. Okey, cikgu. Okey, ada satu aja cikgu dekat sini. Jadi kita guna cikgu. Okey, memerhatikan mereka. Kenapa cikgu pilih mereka? Sebab Alif dan kawannya. Okey. Alif dan kawannya berdua. Jadi kita gunakan kata ganti nama mereka. Okey. Yang ni Alif dan rakannya. Ada Alif, ada rakannya. Kalau ada lebih, mungkin kita boleh guna Alif dan rakan-rakannya. Tapi hanya berdua, jadi kita kata rakannya sahaja. Okey. Okey, kita teruskan. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, yang ni gambar seterusnya, keistimewaan robot. Apa maksud keistimewaan tu? Keistimewaan tu apa? Pandai ada orang sebut tu. Keistimewaan tu ialah kelebihan yang dipunyai oleh robot ni, robot mereka ni. Bertiga ni dah masuk pertandingan. Yang ni apa? Kalau kamu tengok gambar, ini adalah juri ataupun kita panggil hakim pertandingan. Okey, jadi keistimewaan robot. Okey, jadi kita sesuaikan dengan gambar. Kita tengok contoh cadangan jawapan cikgu. Keistimewaan robot itu menarik perhatian hakim pertandingan. Keistimewaan ni. Okey, itu ayat dia. Okay, kita guna ayat penyata. Okey. Keistimewaan robot itu ialah pandai menari. Jadi kalau kita tengok dalam gambar ni, memang nampak robot tu sedang menari. Jadi kalau dalam ayat bahasa Melayu ni, kita kena sesuaikan rangkai kata yang diberi dan kena tengok juga pada gambar. Jadi kena prihatin sikit lah kat situ ya. Tak boleh main atas kepala je nak buat ayat. Okey, kalau ada gambar diberi, kena gunakan. Okey, kita tengok yang seterusnya.
Pertandingan robotik peringkat negeri. Okey, cuba kita tengok pada gambar ni. Okey, pertama kita tengok maklumat dalam gambar. Okey, pertandingan robotik peringkat negeri. Okey, ini juga boleh dimasukkan dalam ayat kalau kamu mahu. Okey, ada pegawai menyampaikan hadiah, ada dapat piala. Okey, Alif dan rakan-rakannya menerima hadiah. Okey, ada cikgu yang mengiringi ataupun kita panggil sebagai guru pengiring. Okey, ada penonton yang sedang memerhatikan. Cuba tengok tangan mereka sedang menepuk tangan. Okey. Jadi kita tengok sini banyak sebenarnya maklumat yang kamu boleh perolehi daripada gambar yang ni. Okey. Cikgu dah sebutkan beberapa tadi. Okey, jadi itu boleh kamu gunakan sebagai maklumat untuk buat ayat nanti. Okey. Jadi kamu tengok di sini rangkai kata pun ada di sini, itu menerima hadiah. Okey, kita tengok apa cadangan jawapan cikgu ya. Alif dan rakan-rakannya menerima hadiah. Okey, jadi di sini kita boleh tengok. Okey, Alif dan rakan-rakannya. Kenapa cikgu pilih rakan-rakannya? Okey, kerana tengok rakan dia lebih dari seorang. Kalau seorang tadi masa dia buat robot, cikgu buat ayat Alif dan rakannya sebab seorang sahaja. Jadi sekarang lebih dari seorang. Jadi kita panggil rakan-rakannya. Okey, menerima hadiah. Okey. Kita tengok lagi. Okey, penonton menepuk tangan semasa mereka menerima hadiah. Ni ada gambar penonton sedang menepuk tangan mereka. Okey, jadi kita gunakan, okey, rangkai kata kita gunakan gambar ni sebagai maklumat dalam ayat penyata kita. Okey, jadi sebenarnya lebih tadi kan cikgu kata, mungkin awak boleh guna ayat Cikgu Ahmad mengiringi murid-muridnya menerima hadiah. Pegawai pendidikan daerah itu memberi hadiah kepada mereka yang menerima hadiah. Okey, jadi macam lah. Okey, ada banyak maklumat yang kamu boleh gunakan untuk bina ayat. Okey, kita teruskan. Okey, untuk yang seterusnya ni, kita tengok. Okey, sampai masa dah kamu nak buat latihan dalam buku. Okey, ini ada pesanan sikit daripada Cikgu Zana. Dari tadi cikgu tunggu Cikgu Zana ni tak ada. Tak tahulah dia bagaimana kan. Tak apalah, cikgu teruskan. Okey, kita tengok apa pesanan Cikgu Zana. Okey, pesanan Cikgu Zana, dia minta kamu buat dalam buku garis 1. Buku garis 1 tu buku kamu tu lah, yang ada garis 1 warna biru tu yang biasa kamu buat. Okey. Cikgu Zana juga pesan, okey, supaya kamu menulis hari dan tarikh. Jangan lupalah tulis hari dan tarikh ya. Okey, kita teruskan. Okey, cuba lihat di sini. Inilah soalan yang kamu nak kena buat dalam buku tulis. Okey, soalan dia soalan untuk lengkapkan ayat penyata. Jadi selepas tulis hari dan tarikh, di bawah dia tu kamu tuliskan ni arahan dia. Okey, lengkapkan ayat penyata berikut. Okey, kalau kita tengok ni gambar tunggal ni, ada dinyatakan di sini pertandingan mencipta robot Sekolah Kebangsaan Desa Indah. Okey, jadi kalau dalam gambar ni kamu boleh tengok bagaimana meriahnya suasana dekat sini, dan apa yang kamu kena jawab di bawah ni nanti adalah berkaitan dengan gambar ni lah. Okey, jadi kita tengok yang pertama. Okey, Sekolah Kebangsaan Desa Indah mengadakan apa? Dekat mana jawapan nak dapat? Tengok di sini. Okey, apa ni? Mengadakan apa? Pertandingan mencipta robot. Pertandingan mencipta robot. Jadi kalau kamu tengok di sini, semuanya ditulis dengan huruf besar. Okey, bila kamu tulis jawapan di sini, jangan pula kamu tulis semua huruf besar.
Okey, dan cikgu dah ajar sebelum ni, kalau tajuk kita mesti tulis apa? Ya betul, awalan dia sahaja yang huruf besar. Jadi pertandingan tu P nanti tulis huruf besar, pertandingan. Mencipta M sahaja huruf besar. Mencipta robot R sahaja huruf besar. Dan jangan lupa tulis noktah ya. Okey, jadi jawapannya Sekolah Kebangsaan Desa Indah mengadakan pertandingan mencipta robot. Okey. Okey, yang kedua, beberapa orang murid menyertai apa? Menyertai apa? Inilah. Okey. Kamu boleh tahu kan jawapannya menyertai apa? Kalau tak tahu juga boleh minta bantuan ahli keluarga di rumah. Okey, yang ketiga, ramai ibu bapa hadir untuk memberikan apa? Biasanya ibu bapa hadir nak bagi apa? Nak bagi hadiah ke? Bukan kan? Dia bagi apa? Bagi okey, sokongan apa? Jadi sambunglah sokongan apa? Sambung Okey, baik, yang keempat, seorang lelaki sedang mengambil gambar. Ni tengok dalam gambar ni. Seorang lelaki sedang mengambil gambar apa? Siapa? Boleh nampaklah di depan ni. Okey, jadi kamu terangkan yang ni. Okey, jangan lupa pula tentang robot-robot mereka ni. Jadi mengambil gambar apa? Siapa dan robot mereka. Okey. Okey, yang kelima, beberapa orang juri sedang memberikan apa ni? Juri. Nampak tak dalam gambar ni? Juri. Juri tugas dia buat apa? Memberikan markah apa? Kepada siapa? Okey. Jadi kamu boleh lengkapkan ayat kamu ni. Okey. Baik, seterusnya. Okey, nanti dalam buku tak perlulah nak lukis gambar ni semua, tak perlu. Tulis lengkapkan, lepas tu tulis nombor 1, 2, 3, 4. Gambar ni sebagai panduan saja. Okey, kamu tulis yang bertulis ni saja dalam buku tulis. Okey, kita tengok sambungan dia. Okey, bina ayat berdasarkan gambar dan rangkai kata yang diberikan. Okey, tadi kita dah belajar bagaimana nak bina ayat daripada gambar dan rangkai kata. Okey, sekarang kamu cuba buat. Okey, yang ini pun sama. Nanti bila buat kerja tak perlulah lukis gambar ni semua. Okey, terus sahaja nombor 1, terus je buat ayat yang betul. Berbincang mencipta robot. Jadi ini sebagai panduan dia. Okey. Terus je tulis ayat dia. Bila dah tulis bina ayat berdasarkan gambar dan rangkai kata yang diberikan tu, bawah dia terus tulis nombor 1, terus buat ayat berdasarkan rangkai kata dan gambar ni. Tak perlulah nak lukis gambar ni dan tak perlu pula nak tulis rangkai kata ni. Terus sahaja buat ayat yang betul. Okey. Okey, untuk gambar kedua, ini maklumat dia, nak buat ayat, ada gambar. Okey, dan juga membuat lakaran robot. Okey, jadi kamu gunakanlah rangkai kata ni dan tengok panduan gambar ni untuk bina ayat. Lagi sekali cikgu ingatkan, tak perlu lukis gambar, tak perlu tulis rangkai kata ni. Terus je buat nombor 1, apa ayat dia. Nombor 2, apa ayat dia. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, yang seterusnya ni sama, sambungan daripada tadi. Okey, sambungan dari tadi. 3, 4, 5. Ada 3 lagi gambar. Kita tengok yang pertama, tekun robot. Tekun ni apa? Tekun ni dia sedang buat kerja betul-betul lah, tekun. Okey. Robot lah. Okey. Jadi apa? Sesuaikan rangkai kata dengan gambar. Okey, kita tengok seterusnya. Mempamerkan pertandingan. Okey, jadi di sini kamu tengok. Ini mempamerkan pertandingan. Jadi sesuaikan Baik, dan yang kelima, gembira menang. Jadi gambar mereka gembira menang. Buat ayat. Jadi cikgu rasa ni dah sampai masanya kot cikgu undur diri kan.
Mana Cikgu Zana ni tak sampai-sampai. Dah habis dah cikgu mengajar hari ni. Okey. Okey. Hai. Tadi seronok tak bersama dengan Cikgu Nana? Mesti seronok kan? Yelah, cikgu tadi ada hal. Okey. Okey, hari ni kamu belajar dengan Cikgu Nana dan nanti lagi dia akan datang lagi. Okey, untuk siri yang seterusnya, tadi tunggu tau. Bye-bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Yang belum subscribe tu jangan lupa subscribe. Bagi motivasi sikit pada cikgu nak buat video lagi. Tunggu tau. Tengok video cikgu. InsyaAllah makin lama kita buat lagi menarik supaya kamu lagi bersemangat nak belajar kan dengan cikgu. Okey, bye-bye. Jumpa lagi.